Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kita mulakan Meet hari ini, mulakan kelas dengan Meet ya. Jadi untuk minggu pertama, video yang saya nak buat sebenarnya ialah video berkaitan dengan benih. Okay. Jadi bila saya tengok kebetulan minggu ni banyak aral ya, banyak aral. Jadi saya hold dulu yang video tu. Jadi kita kemas ini dulu. Kita start yang video tu, series tu April ya. Kita start April. Maknanya kita tangguh 2 minggu. Kita tangguh 2 minggu. Jadi untuk Meet kita teruskan macam biasa. Kita teruskan macam biasa. Jadi untuk minggu pertama ni saya nak cerita tentang benih. Benih sebenarnya bila kita nak berkebun, satu daripada benda yang kita akan mula-mula lihat ya, yang kita akan cari ialah benih. Okay. Sebab kalau tak ada benih, kita tak boleh buat propagation, kita tak boleh biarkan tanaman kita. Jadi benih tu adalah satu benda yang sangat penting lah. Sangat penting. Jadi ciri-ciri benih ni, biasanya kalau kita nak tanam, okay, kita nak ada kaitan dengan apa yang boleh menyebabkan dia bercambah. Okay, apakah keperluan benih? Itu yang pertama. Yang kedua, macam mana kita nak simpan benih tu supaya tahan lama. Okay, supaya tahan lama. Jadi dua perkara ni sebenarnya adalah benda yang berbeza. Sebab apa saya kata berbeza? Satu, kita nak benih tu bercambah. Yang satu lagi, kita nak benih tu tak bercambah. Maknanya bila kita nak simpan, kita tak mahu dia bercambah. Okay. Kemudian ciri-ciri benih. Okay. Ciri-ciri benih ni maknanya dia mesti ada satu panduan ya. Kalau benih macam ni, macam mana cara kita nak semai. Kalau benih macam ni, macam mana cara kita nak semai. Macam tu. Jadi cara sebenarnya kita nak propagate, okay, kita nak biarkan tanaman ni, sebenarnya ada dua cara. Okay. Satu menggunakan benih dan satu lagi tanpa menggunakan benih. Jadi kalau yang menggunakan benih ni, dia dikenali sebagai propagasi secara seks. Sebab benih, untuk menghasilkan benih tu, dia akan berlaku pendebungaan, iaitu persenyawaan. Jadi bahagian baka daripada induk jantan dan induk betina disatukan dan menghasilkan benih, dan dalam benih itu ada embrio. Okay. Satu lagi ialah pembiakan secara asex. Okay. Secara asex ni maksud dia tiada persenyawaan berlaku. Okay. Bila tiada persenyawaan berlaku, kita maknanya anak tu hasil dia akan sama dengan induk dia. Okay? Betul-betul sama. Cuma sekarang beza dia ialah umur. Yang satu tu pokok muda, satu lagi pokok tua. Induk tu jadi pokok tua dan anak dia jadi pokok muda. Okay? Jadi benih, secara asasnya dia macam ni. Okay? Nah, maknanya semua orang tahu lah benih tu macam mana rupa dia. Okay? Jadi kalau, sebab saya nak sebut ni, sebab ada yang beginner yang ditanya saya. Okay? Kalau satu benih ni berapa pokok? Okay, satu benih berapa pokok? Jadi setiap benih tu akan menghasilkan satu pokok. Jadi kalau 100 benih, 100 pokok lah. Okay, dia macam tu. Tapi ada juga benih yang benih tu sendiri, embrio tu bergabung. Okay, contoh macam ketumbar. Ketumbar, satu biji ketumbar tu dia pecah kepada 8 ya. Dia pecah ber 8. Maknanya satu biji ketumbar akan menghasilkan ada 8 benih dalam dia. Kalau kita cambahkan, kita akan dapat 8 anak benih. Okay. Jadi masalah dengan 8 anak benih ni, dia macam ni. Kalau kita tak pecahkan biji tu, kita semai, dia akan menghasilkan 8 biji daripada satu point ya, daripada satu tempat. Jadi bila satu tempat, dia akan berebut tempat dan kebanyakan daripada anak benih itu akan mati. Okay, akan mati. Sebab tu kalau kita nak cambahkan benih ketumbar, kita mesti pecahkan terlebih dahulu. Okay, pecahkan lebih dahulu, dapat satu atau dua benih aja, barulah kita tanam. Okay.
Jadi sekarang maknanya kita boleh semai melalui biji benih, kita boleh semai secara Essex. Secara Essex ni maknanya kita boleh guna batang, kita boleh guna daun, kita boleh guna ubi. Okay? Semua tu adalah pembiakan secara Essex. Jadi contoh dia, sebab orang baru biasanya kalau nak menanam, kita kalau biasanya kita akan cari benih, okay? Atau kita cari keratan. Tapi kalau orang baru, termasuk saya sendirilah, masa mula nak berkebun dulu, saya akan pergi ke pasar, okay? Saya akan cuba tanam daripada sayur yang saya dah beli, okay? Daripada sayur yang saya dah beli. Jadi contoh yang saya tunjukkan, yang saya ingin tunjukkan ialah keledek contoh dia. Sebab keledek ni, kalau dalam komuniti Cina, kalau kita perhati, kalau dia berkebun, dia mesti tanam daun keledek. Okay? Dia mesti tanam daun keledek. Dan ubi dia pun sedap. Okay? Jadi, maknanya kalau kita pergi ke pasar, kalau kita nak beli keledek, kita boleh beli ubi dia. Okay? Kalau kita beli benih, okay, kita dapat benih keledek. Okay? Jadi benih keledek, rupa dia seakan-akan benih kangkung. Sebab dia daripada keluarga yang sama. Okay? Sama juga dengan benih morning glory, bunga seri pagi. Itu semua satu keluarga. Kalau saya pergi ke pasar, saya akan beli daun keledek. Okay? Saya akan beli daun keledek. Jadi daun dia memang sedap lah. Okay? Sedap dimakan. Okay? Dan dia ada rasa manis. Macam juga ubi dia. Sekarang, mana kalau saya nak tanam keledek, saya boleh cari benih. Okay? Saya boleh cari benih, beli dan saya semai. Atau saya beli aja daun keledek, kemudian daun dia saya ambil buat makan. Kemudian ranting dia ni, okay? Ranting dia ni saya ambil dan saya semaikan. Atau saya boleh guna ubi dia dan saya semai. Jadi sekarang, ini maknanya propagasi secara Essex. Ya. Jadi secara Essex ni, anak pokok akan hasilkan tuaian yang sama dengan induk dia. Maknanya kalau ubi tu jenis yang macam ni, okay, hasil dia nanti ialah yang macam ni jugalah. Okay, yang macam ni juga. Kalau daun dia macam ni, hasil dia pun jenis yang macam ni. Sebab apa kalau ada orang kata kenapa nak susah-susah tanam keledek? Sebab harga dia murah kan? Okay, masalah dia, kalau kita beli di pasar, kita dapat dia kualiti macam ni. Kalau kita tanam sendiri, kita dapat makan daun yang segar. Jadi sekarang, kita boleh beli benih, okay, kita boleh tanam, kita boleh ambil daun, ranting, kita boleh tanam. Okay. Jadi kalau kita nak guna ranting, kalau kita tanam ni, kita jangan cucuk. Kita jangan cucuk. Okay? Sebab kalau kita cucuk ke dalam tanah, masa kita cucuk itu, kita akan lukakan bahagian-bahagian nut akar. Okay? Kita akan lukakan. Kita tak boleh. Jadi apa yang kita buat? Kita buat lubang dulu. Buat liang dulu, barulah kita tanam. Okay, sekarang kalau nak tanam, kalau saya tanam macam ni, boleh hidup tak? Okay. Kalau saya tanam macam ni, memang tak boleh hidup. Okay, sebab apa? Sebab ranting ni akan berusaha nak selamatkan daun-daun dia. Okay, dia nak selamatkan daun-daun dia. Jadi bila dia cuba nak selamatkan daun dia, tenaga yang ada yang sikit-sikit dah ada dalam pokok ni, dia akan tumpu pada daun. Bila tumpu pada daun, daun tu mati, pokok pun habis. Kalau kita nak tanam dengan ranting, yang pertama sekali kita potong dulu. Potong dulu. Okay. Bila saya potong, tinggal macam ni. Okay. Kalau saya tanam ni,
Yang atas ni dia akan tumpu. Okey. Bila dia tumpu nak hidup yang atas ni, tenaga tu terpaksa dipecahkan. Jadi kita potong juga bahagian atas. Okey. Kita potong juga bahagian atas. Jadi sekarang apa yang saya buat, lepas pada saya potong ni, saya pun tanam. Kalau panjang macam ni, saya eloknya separuh lah. Okay. Lagi dalam sebenarnya lagi elok. Sebab bahagian dalam ni, dia akan serap air, okay, dan dia akan mula bekerja untuk hasilkan akar. Okay. Maknanya, first thing kita nak akar dulu. Okay. Jadi, akar akan tumbuh dekat node daun, tepi bahagian ujung sini, bahagian sini, bahagian sini. Okay. Mana yang ada dalam tanah lah. So, bila akar dah tumbuh, dia boleh serap nutrien dan tenaga yang di sikit-sikit tu, barulah dia boleh hasilkan tunas. Okay, biasanya kalau kita buat macam tu, insyaAllah 2 minggu pokok ni akan bertunas dan akan tumbuh. Okay. Tapi tak semuanya akan tumbuh. Okay, sebab kita dah tak tahu apa yang dia lalui sebelum sampai kat kita. Kita beli tu kan dekat pasar. Sebelum sampai kat pasar, maknanya dia bukannya pada hari yang sama. Dia tuai mungkin malam, kemudian pergi pada peraih dulu. Daripada peraih, kita orang tengah, barulah pergi pada pasar. Okay. Jadi proses tu ambil masa. Jadi tanaman tu jadi dah tak, keratan tu dah tak sesegar macam biasa. Okay. Tapi sebagaimana benda hidup yang lain, semua benda hidup nak hidup. Itu yang kita kena ingat. Jadi kalau kita semai, dia akan berusaha sedaya upaya supaya hidup. Jadi kalau saya nak satu pokok, biasanya apa yang saya buat, saya akan tanam 5 keratan. Okay. Dalam pasu tu saya bukan cucuk lah, buat lubang, tanam, buat 5 keratan, target saya 1 saja. Kalau jadi ke-5, alhamdulillah. Kalau jadi 4, alhamdulillah. Kalau jadi 3 pun, alhamdulillah. Okay. Syukur sebab kita dapat dah pokok. Once kita dapat pokok, mudah kita nak propagate. Itu kita nak biarkan. Okay. Jadi, kalau mati semua, itu yang kita tak maulah. Okay. Jadi, apa yang kita buat, kita ambil take precaution. Jadi, masa memula tanam, sebab saya tahu orang yang baru menanam, macam saya dulu, saya sayang nak buang daun dia. Okay, daun tu kita boleh ambil, masaklah. Okay? Jangan sayang. Maknanya kerap daun semua, tinggal batang saja. Okay. Jadi mudah kalau kita nak tanam keledek. Sekarang, kita ada ubi keledek. Saya nak tanam. Sebenarnya kalau tanam daripada keratan dengan tanam daripada ubi lebih cantik. Okay. Sebab apa dia lebih cantik? Sebab dia tumbuh daripada anak kan, tunas. Jadi macam mana cara saya nak buat supaya ubi ni keluar tunas? Apa yang saya buat, mudah je. Saya lembapkan, letak dalam bakul, saya letak je dalam tempat gelap. Okay, saya letak tempat gelap, 2 minggu dia akan tunas. Okay. Kalau bimbang takut kering masa letak tu, lembap, jangan basahkan tau. Just lembapkan je, celup air, kemudian sapu-sapu biar dia terima je air. Kemudian letak dalam plastik, letak tempat gelap. Jadi selepas 2 minggu dia akan jadi macam ni. Okay. Tunas akan keluar. Yang ni dah layu lah sebab saya buka semalam. Tunas dah layu. Okay. Tapi akar semua ada. Okay. Kalau akar yang nipis ni dia cepat kering lah. Maknanya kita terus letak tempat lembap. Okay. Bila kita keluarkan je daripada plastik ataupun daripada tempat yang kita simpan tu, kita terus semai. Jadi cara semai, letak dalam tanah. Tanah tu biar lebih kurang dalam setinggi, setebal ubi ni lah. Kalau ubi ni kata 2 inci, tanah 2 inci. Ubi 2 inci, tanah 2 inci. Kalau kita guna keratan, kita letak sekurang-kurangnya separuh ataupun 3/4. Okay? Kalau keratan. Sekarang, apa lagi yang kita boleh guna untuk semai? Ya? Apa lagi yang kita boleh guna untuk semai? Okay. Kalau selain daripada, kalau katalah bawang. Bawang, kadang-kadang, okey, kita ada bawang, kita nak semai. Nak buat macam mana? Okay. Kalau perhati bawang, di bahagian pangkal dia, ada parut, okay, parut tempat tumbuh akar. Okay. Bahagian atas dia, kering, bekas daun. Jadi, cara yang kita buat, kita nak trigger dulu. Okay. Apa yang kita buat, kita potong bahagian parut ni. Okay. Potong bahagian parut, supaya akar mudah keluar. Okay. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita nak keluar daun terus je, kita tak mahu daun tu kering ujung kan.
Jadi bahagian atas ni pun kita potong. Kita potong macam ni. Kemudian kita tanam. Okay. Jadi pilihan kita, kalau kita nak bawang macam ni, bawang Holland, saya nak bawang Holland, saya tanam bawang Holland. Saya nak bawang Rose, saya tanam bawang Rose. Macam tu. Jadi setakat mana bila kita tanam dia, kita letak, kita biarkan lebih kurang dalam 1 inci atas tanah. Okay. Tanah tu biar 1 inci tutup. Okay. Kemudian dia akan tumbuh. Okay. Kadang-kadang kita ada tendensi kita akan beli bawang yang dah tumbuh. Okay. Kalau kita beli bawang yang dah tumbuh macam ni, okay, sekarang bawah dah berparut. Jadi apa yang saya buat, saya potong, okay, buang parut tu supaya akar tu mudah tumbuh. Okay. Biar macam ni, okay, biar macam ni. Kemudian bahagian atas, kalau saya tanam macam ni, dia akan tumbuh terus. Okay, dia akan tumbuh terus. Masalah dia yang ni dah tak cantik. Okay, dah tak cantik, dia bengkok. Macam tu kalau kita tumbuh yang baru pun, dia akan, yang atas dia akan kering. Jadi apa yang kita buat, kita potong. Okay, atas ni kita potong. Potong macam ni, ini yang baru kita tanam. Okay. Kulit ni yang dah kering ni tak apa, kita boleh letak dalam tanah sebab dia boleh jadi pelindung lah. Kita tak perlu kupas. Okay. Kemudian dia akan tumbuh. Jadi kenapa nak tanam bawang? Kenapa nak tanam bawang? Yang pertama, kita nak makan daun dia, mungkin kita nak makan isi dia. Sebab bawang ni dalam masakan kita memang selalu gunalah. Satu lagi, kalau saya memang saya akan tanam bawang sebab bawang ni dia keluarkan bau, dia keluarkan bau yang akan menakut-nakutkan serangga perosak. Okay. Dia akan menakut-nakutkan serangga perosak. Jadi kalau ada bawang, biasanya serangga perosak tak kacau. Tapi tak semua. Okay. Sebab kalau kita perhati, nanti kalau kita berkebun, kita tahu. Bila kita tanam bawang, ada sejenis lalat kebun, dia akan pergi, dia akan suntik dan buah tu akan jadi buruk, akan berulat. Ada maggot, ada berengga. Okay. Bahasa Melayu, berengga, bahasa Inggeris, maggot. Okay. Jadi sekarang, sebab tu, kalau kita perhati, dekat internet lah, banyak, okay, ramai daripada sifu-sifu internet, dia ajar kalau kita nak buat racun serangga ataupun repellent untuk halau serangga, dia akan gunakan, disuruh blend bawang atau bawang putih. Okay. Dia suruh blend bawang atau bawang putih. Orang pun sembuh. Bila sembuh, mula-mula kita nampak macam serangga lari lah. Okay. Serangga lari. Tapi lama-kelamaan dah tak ada apa. Okay. Sebenarnya itu salah satu kesilapan. Saya tengoklah punca dia yang tulis ni, maklumat tentang guna bawang untuk halau serangga perosak ni. Ada satu artikel tahun 18 lebih. 18, saya lupa dah, saya ingat dalam 1890-an gitu lah. Maknanya orang dulu lah. Jadi yang baru, bila orang belajar pertanian, dia guna buku yang sama. Jadi dia guna itu sebagai rujukan. Okay, dia guna itu sebagai rujukan, jadi berulang-ulang lah. Okay, jadi masalah dia ialah, kalau kita blend bawang, okay, betul, ada serangga perosak akan lari. Okay, tapi macam saya kata tadi, bawang ni sendiri ada perosak dia. Okay, jadi kalau kita sembuh dengan bawang, okay, apa yang berlaku ialah kita akan halau serangga yang tak suka bawang. Okay, dia tak suka bawang, dia lari. Tapi kita juga panggil perosak yang suka bawang. Okay, sebab tu kalau bila saya bincang nanti, okay, cara-cara nak halau serangga perosak, okay, saya tak akan suruh blend bawang. Okay, saya tak akan suruh blend bawang. Sebab apa? Sebab kalau blend bawang, kita akan panggil certain serangga perosak. Okay. Tapi cara saya ialah saya tanam bawang. Okay. Bila saya tanam bawang, okay, that means ada perosak akan lari. Kalau perosak tu perosak yang bawang punya, dia tak akan pergi pada pokok lain, dia akan datang serang pokok bawang kita je. Okay. Tapi kalau kita sembuh pada pokok lain, pokok itu pun akan kena serang. Okay. Pokok
pokok itu akan kena serang. Okay. Jadi maknanya nanti dalam bahagian topik melawan serangga perosak, okay, kita kena fikir bila kita nak guna satu cara itu, bagaimana dia boleh merosak, menghalau perosak. Okay. Tapi kita juga kena fikir bagaimana ia kemungkinan akan panggil perosak. Okay. Dia akan ada kemungkinan akan panggil perosak. Jadi dua-dua option tu kita kena ada. Jadi dalam kursus ni semua tu kita akan bincangkan. Okey, lagi saya kata tuber ya. Yang ni dipanggil bulbous, bulb ya. Macam tulip pun kita pakai macam ni, garlic, kucai semua kita pakai macam ni lah. Okay. Kemudian ada satu lagi, kita guna rhizome. Okay, rhizome ni contoh kalau kita tak nak kita beli halia. Kita beli halia biasanya kita beli memang banyak lah. Okay, banyak. Dan lepas pada tu kita buang aja. Okay. Jadi apa yang saya buat, saya ambil je halia ni, saya lembapkan macam saya lembapkan ubi tadi. Okay. Letak dalam bakul, letak tempat gelap. Okay, simpan tempat gelap. Lepas 2 minggu, mata akan tumbuh ya. Mata akan tumbuh macam ni. Okay. Kemudian kita boleh tanam. Okey, ini dia. Kebiasaannya dalam internet, okay, kalau sifu-sifu berkebun dia ajar, bila kita nak tanam ni dia suruh potong. Kan, ambil bahagian mata je. Dia suruh potong. Macam yang ni, dia suruh potong ambil bahagian mata je. Okay. Sebenarnya kalau saya nak tanam, apa yang saya buat, saya akan cari rhizome yang paling besar. Okey, rhizome paling besar. Kalau ubi, saya cari ubi yang besar. Saya tak ambil ubi yang kecil, saya tanam. Okey, sebab apa? Sebab sebelum pokok ni settle, dia perlukan bekalan makanan. Jadi ibu dia dah letak lah makanan dalam ubi. Banyak. Okey, kalau kita potong sikit, buang, okey, kita makan yang ni, dia tinggal sikit je makanan. Jadi pokok yang kita hasilkan tu tak benar-benar subur. Okay, dia takkan jadi benar-benar subur sebab starter dia tu kurang. Okay, makanan masa dia baby tu kurang. Jadi kalau boleh, kalau saya nak semai rhizome ni, okay, saya semaikan semua sekali. Okay, supaya semua ni jadi makanan ni. Kalau saya potong sini sikit, dia dapat sikit je makanan. Jadi pokok tu tak jadi besar elok lah. Okay. Okey, sekarang benih. Ada juga orang, dia tak nak beli benih. Dia orang baru lah. Ni kita cerita tentang orang baru dulu. Bila tak nak beli benih, dia akan cari benih lah. So bila cari benih, contoh, terung. Okay, terung ada benih. Okay. Tomato ada benih.